dengan kerjasama Kementerian Pendidikan sebagainya, mereka duk kaji masalah ni. Masalah apa? Masalah sakit jiwa, masalah tekanan jiwa di kalangan rakyat Malaysia, sakit jiwa, masalah-masalah yang berkaitan dengan jiwa naik mendadak ni. Jumlah mereka yang mengalami tekanan jiwa di Malaysia sejak 5 tahun yang lalu, kata Kementerian Kesihatan Malaysia, 5.8 juta orang. 6 juta ni besar. Orang Malaysia bukan 600 juta. Kalau 600 juta, 6 juta tu sikit lah, kan? Berapa peratus? 6 juta tekanan jiwa. Orang Malaysia 26. 1/4 lebih kurang. 1/4 sakit jiwa, tekanan jiwa. Lepas tu bila dikaji lagi, Kementerian Kesihatan buat kajian, bukan saya. Yang berdaftar ni, mereka tengok yang berdaftar, yang berjumpa dengan doktor-doktor pakar, sekretari dan sebagainya, mendapati 20.3% adalah daripada mereka yang umur 5 sehingga 15 tahun. Budak tuan-tuan, remaja 5 sampai 15 tahun yang tekanan jiwa. 20% ni 1/5 lah. Kalau dalam kelas ada 10 orang budak, berapa orang yang ada masalah tu? Kalau dalam kelas ada 10 orang budak, 20% ada masalah tekanan jiwa, berapa orang? 2. Kalau dalam kelas ada 30 orang, maksudnya berapa orang yang terlibat dengan sakit ni? 6. Ramai yang terlibat dengan, apa punca dia? Yang tu perbahasan panjang. Apa punca dia? Islam bahas macam mana? Dan apa cara dia? Apa cara penyelesaian dia? Bila mereka kaji lagi, mereka mendapati bahawa punca utama yang berlaku tekanan kepada budak ni ialah periksa. Hari ni memang keputusan cemerlang banyak. Hak 5A UPSR lagi banyak daripada tahun-tahun dulu. Hak 8A, 9A PMR lagi banyak. Budak-budak hari ni kalau SPM sampai 15A, 20A pun pernah rekod. Tapi hanya berjaya saja dalam akademik. Jiwa kosong. Jiwa ni tak tenteram. Akhirnya salah satu punca, salah satu sebab kenapa kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan dia nak mansuhkan UPSR dengan PMR. Ni punca dia. PMR tahun depan last. Tak ada dah. Tak heran kah? UPSR 2 tahun lagi, tak ada dah. Tekanan, benda ni serius. Sebab 20% ni bukan angka kecil dan dijangka meningkat. Sejak 5 tahun ni, 5 tahun kebelakangan ni, dia meningkat daripada 5 jadi 11, jadi 13. Tahun lepas 20, tahun ni 20.3. Hak akhir tahun ni tak tahu dia punya peratusan dia berapa. Kalau duk meningkat jadi sampai 40%, siapa dia nak jadi Perdana Menteri? Orang gila juga ada lagi. Kan? Adalah. Siapa dia nak jadi menteri? Esok menteri 3 suku, Perdana Menteri gila 4 jam sehari. Waktu gila tu pula duk dalam parlimen. Mampu. Ni Kementerian Kesihatan memang dia tengok, dia ambil berat benda ni, dia kata ni serius. Hak ni benda dan masalah yang cukup serius. 20% budak kita tekanan jiwa. Buang UPSR dengan PMR. Sebenarnya yang tu bukan sebab utama dia lagi. Budak jiwa dia kosong. Tak ada ruh. Dia tidak ada pergantungan kepada Allah, tak ada. Dia tak ada iman. Iman ni dia penting. Manusia bila dia ada iman tu nak jaga dia daripada dia gila. Iman yang menebal itulah yang nak pelihara dia daripada dia melakukan benda-benda tak elok, benda yang tak masuk akal. Bila dia kenal Allah, bila dia bergantung dengan Allah. Yang manusia duk stres ni, budak, orang dewasa ni pasal apa? Pasal masalah lah, bukan pasal duit banyak.
Ni pasal apa stres ni, tak tahulah, sakit jiwa, gaji 30,000. Tak ada. Orang segak sangat sakit jiwa. Mana ada orang sakit jiwa macam tu. Yang tekanan ni sebab masalah hidup. Dan manusia bila dia bergantung dengan Allah, tempat bertawakal dia ialah Allah, masalah jadi besar mana? Masalah jadi besar mana bila kita bergantung dengan Allah? Jadi kecil je masalah. Masalah itu jadi kecil dengan hebatnya kudrat dan juga kemampuan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila Nabi Ibrahim Allah dilontar oleh tentera Namrud, waktu tengah lontar tu, Jibril mai tanya, wahai Ibrahim, nak minta tolong apa? Jibril ni kalau dia mai penuh langit, jasad dia tu penuh langit, sayap dia hujung sana kita nampak sampai hujung sana, api tu dia keh macam tu aja, terpadam semua. Nabi Ibrahim jawab apa? Nabi Ibrahim kata, wahai Jibril, apa kena mengena kamu dengan aku sekarang ni? Dia kata tak ada kena mengena. Sebab dia kata apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku ni Jibril, cukup Allah lah bagi aku sebaik-baik tempat aku bertawakal. Bila dia bertawakal dengan Allah, tempat bersandar Nabi Ibrahim dengan Allah, Allah memperlihatkan keajaiban kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebelum jatuh dalam api, Allah arahkan, ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, tukar terus sifat kamu daripada panas membakar kepada sejuk yang selamat kepada Ibrahim. Tengok, bila tempat sanak kita Allah, anak-anak kita kenal Allah, masalah jadi kecil. Ini benda yang kita perlu bagi perhatian. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni, perbincangan Syama'ilul Muhammadiyah. Kita berhenti pada akhir bab ke-21 dan kita akan tengok insya-Allah bab yang ke-22, bahawa Nabi pernah bersandar dan dipapah oleh orang lain. Kenapa Nabi dipapah? Bila Nabi dipapah, siapa yang memapah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan hurai dalam kuliah akan datang insya-Allah. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang di saya sendiri, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau akan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Orang turun bukit ni, dia badan dia mai ke depan sikit kan, macam itulah cara Nabi berjalan. Sebab laju tapi tak kalut. Tuan-tuan, sahabat pun sebut benda tu, laju tapi tak kalut. Sekali kita duk buat kalut ni pasal apa ni? Sunnah. Tak kena arah tu kan. Buat kalut tinggal dompet, sekali patah balik mai pula bumbung. Oh, hak tu luk-lar, bukan sunnah kan. Itu luk-lar. Tak mau hak tu kan. Nabi kalut Nabi laju tapi dia banyak fikir. Maksudnya setiap tindakan dia tu ada tujuan, ada hala tuju siap dah. Kita kadang start kereta nak pergi mana ni, tak tahu lagi dia punya nak pergi ronda, tak tahu lagi ni sungguh-sungguh punya nak buang masa. Tengok kot mana tekan minyak lagi, pergi kot mana, lampu syarat mana hijau dulu kot tu saja bawa ronda. Nampak buang masa kita teruk punya, buang masa kita tahap kritikal. Kalau dah tahu dunia ini seperti sekelip mata dibandingkan dengan kehidupan akhirat,
kenapa sekelip mata itu dijadikan sia-sia, kata ulama. Hidup hak 60 ni nak banding dengan berapa ribu bilion tahun di akhirat tu, ulama kata macam kelip mata sekali habis hak dengan 60 tahun ni. Hak kelip mata tu dunia, hak 60 tahun hidup ni akhirat. Kalau dah tahu kata dunia hak sat ni sekelip mata, pasal apa sekelip mata itu dijadikan kehidupan yang sia-sia. Jadi kalau dah sikit, jadikanlah yang sikit tu semua bernilai untuk akhirat kita. Bab yang ke-20, kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun kita pernah hurai dah ketika bahas bab rambut Nabi. Kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab pada menceritakan bagaimana kain penutup yang dipakai di kepala Nabi. Nabi pakai kain penutup apa? Daripada Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan yang ingatlah. Cuba ingat tak pasal apa Nabi pakai kain penutup tu di kepala? 2 bulan ke 3 bulan lepas kan? Kalau saya sebut tak ingat dah. Pasal apa yang Nabi buh kain penutup kepala dan sampai nampak seperti pakaian penjual minyak? Kain yang Nabi ambil tu orang jual minyak pakai. Nabi pun dia pakai juga. Sebab Nabi dia meminyakkan rambut dia. Rambut Nabi panjang. Kita rambut pendek pun kalau tak pernah buh minyak, keluar-keluar orang tanya mandi. Sebab apa? Tengok rambut tu kusut, kering, sampai tak pernah buh minyak, nampak muka serupa tak mandi. Tu kalau rambut pendek. Kalau rambut panjang, lagi-lagi. Rasulullah dia rambut panjang tapi dia jaga rambut. Cara Nabi jaga antaranya Nabi meminyakkan rambut dia. Nabi meminyakkan rambut, maka rambut Nabi rapi. Dia bukan merebang, tak terkeluar apa semua, tak, rapi. Sebab tu antara benda yang selalu Nabi bawa, sikat, mistun. Rapi rambut Nabi, sentiasa dirapikan. Minyak kemudian disikat. Jadi bila Nabi pakai minyak, kalau Nabi terus buh serban, jadi apa kat serban dan kepiah Nabi? Dia berdanuk lah. Maka untuk menjaga bersih serban Nabi, bersih kepiah Nabi, Nabi tak dulu. Lepas pada buh minyak di rambut, Nabi sikat, Nabi tak selapihkan, kemudian baru buh serban, baru Nabi buh kepiah, baru Nabi lilit serban. Tiap-tiap kali Nabi angkat serban dan kepiah dia, kepiah dan serban Nabi sentiasa bersih. Hak ni bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu pengotor, maksud dia iman dia tak sempurna. Mai semayang tiap-tiap malam, alim dengan hebatlah macam-macam, tapi pengotor. Makan depan orang bersin, tak tutup mulut, dengan jubah dia ni, nampak ni tang ni minyak duduk tang ni. Kenal dah tengok dia ni, ustaz ni serabut sikit ni. Kalau serabut ni, itu bukan mengikut sunnah keseluruhannya. Sebab Nabi cukup bersih. Pakaian Nabi sentiasa bersih. Sebab tu kepiah dan serban Nabi pun dijaga. Nabi jaga sampai tahap tu. Angkatlah waktu bila pun bersih serban Nabi. Kemudian bab yang terakhir kita ambil malam ni, bab yang ke-21, cara Rasulullah duduk. Bab ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Tirmizi, bab pada menyatakan bagaimana Nabi duduk. Duduk macam kita sama, tapi ada beberapa keadaan yang sahabat tengok Nabi duduk sama je, bukannya tonggek ke kaki selang ke atas, tak, sama macam kita je. Nabi pernah duduk sila, Nabi pernah duduk antara dua sujud. Apa lagi cara Nabi pernah duduk? Kita tengok malam ni. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha
melaporkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah fa ur'idtu min al-faraq. Ur'idtu tak ada fa tu, duk bahasa lain tu kan. Bahasa Arab ni dia satu hurufnya dia jadi songsang tu ayat tu. Ur'idtu minal faraq. Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Qailah ni sahabat. Qailah sahabat. Kita kata sahabat. Siapa nama dia? Binti Makhramah. Sebab dia perempuan. Bukan girlfriend Nabi. Wanita yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam, dan pernah bersuamuka dengan Rasulullah, maka dia dapat pangkat, nama, gelaran atau kedudukan sahabiyah. Yang tu kita terjemah dalam bahasa Melayu sahabat wanita Rasulullah. Tapi jaga-jaga, sahabat wanita bukan girlfriend. Tak lagi budak pun ambil, anak kita pun ambil, tengok bagaimana Rasulullah mempunyai girlfriend. Ni sahabat perempuan. Tak, kena hurai tu. Sahabah, lelaki yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam, pernah berjumpa Nabi, nama dia sahabah. Dia dapat satu nama, pangkat ataupun maqam kumpulan sahabat. Kumpulan sahabat. Ada di kalangan mereka yang lelaki, ada di kalangan mereka yang bersifat dengan tiga sifat tu, dan dia perempuan. Maka nama dia dalam bahasa Arab sahabiyah. Jadi Qailah ni sahabiyah. Satu hari dia tengok Nabi dalam masjid. Dia jenguk, dia nampak Nabi dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk begitu khusyuk, aku menjadi gementar. Aku menjadi gementar. Faraq ni dia takut. Dia takut. Dalam keadaan dia jadi takut. Nampak Nabi duduk sengak kaku. Kan? Itu yang menjadikan Qailah berasa, Nabi ni meninggal ke? Macam tu. Nabi ni sakit ke? Nabi duduk dalam masjid dalam penuh ketenangan dan khusyuk. Paha Nabi ni, Nabi rapat. Kan? Nabi angkat, Nabi rapat ke perut dia. Macam mana tuan-tuan? Tunjuk tak seorang kat sana? Tu. Lepas tu Nabi tak tangan tu. Kan? Pakcik buat tu. Pernah tengok kah? Kan? Nak angkat yang tu, Nabi rapatkan ke perut dia. Itu salah satu cara duduk Nabi SAW yang dilihat oleh sahabat. Kan? Hak lain tu biasalah, Nabi pernah duduk juga. Yang macam ni pun Nabi pernah duduk. Kemudian hadis yang kedua, Abdullah bin Zaid berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ini lain sikit cara Nabi duduk. Aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid, melentang, dan sebelah kaki beliau diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Nabi melentang dalam masjid. Melentang ni macam ni lah kan, melentang lah. Ni seolah-olah badan kita melentang macam tu. Kemudian Nabi tak kaki dia di atas yang sebelah lagi macam mana? Kaki kanan tu Nabi tak atas kaki kiri. Macam tu je. Bukannya selang kaki. Selang lain. Selang ni kita angkat tak atas kepala lutut. Angkat kaki kanan tak atas kepala lutut kiri, ataupun angkat kaki kiri tak atas kepala lutut kanan. Hak tu nampak tak beradab. Bukan begitu yang Nabi buat. Nabi melentang, dia angkat sikit tu lah, tak macam tu kan. Tak macam tu je. Nanti nampak tak macam mana? Faham kan? Itulah cara Nabi. Antara yang keadaan duduk Nabi bila Nabi duduk kan, dia buat macam tu.
Sebab dia kata mustalqiyan kan? Dalam kitab ni dia terjemah Rasulullah berbaring kan? Berbaring ni dia mengiring. Tapi kalau mustalqiyan dia kot tu kan, kalau baring kot tu. Mustalqiyan dia melentang tu kan, dia melentang. Nabi tak kaki kanan nak atas kaki kiri. Yang tu yang tepatnya. Kemudian hadis yang terakhir pada malam ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Apabila Rasulullah SAW duduk dalam masjid, kata Abu Sa'id, beliau merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Nabi pegang pula sikit, macam pakcik buat tadi ni kan, angkat sikit kedua-dua kaki, kemudian Nabi tak dia punya tangan dia. Tu keadaan orang serabut ke keadaan orang yang tenang? Biasalah tenang kan. Dia serabut ni dia tak boleh duduk, kita tengok pun kita tahu ada masalah. Ni tenang lah, biasa duduk berehat kan, berehat. Ketenangan yang dipamerkan oleh Nabi SAW menggambarkan keadaan dalam diri Nabi SAW. Walaupun yang paling banyak diuji dalam dunia ni adalah golongan anbiya, dan yang paling banyak Allah uji di dunia ini adalah di kalangan Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Indahnya hidup Muslim ni, hidup kita ni orang Islam, bila makin rapat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, waktu yang paling kita rasa rahmat dan kasih sayang Allah ialah bila Allah uji kita dengan ujian dan tekanan. Orang beriman antara keadaan nikmat dengan keadaan ujian, hak mana yang lebih dia rasa dekat dengan Allah? Hak ujian tadi ni. Lagi berasa mana? Dia tidak menjadikan orang beriman gila. Ujian Allah yang berterusan tidak menjadikan orang yang soleh jadi gila, jadi tekanan. Tidak. Dia menjadikan mereka lebih tenang. Ini yang tuan-tuan boleh berasa dalam hidup kan. Lagi tenang. Bila Allah bagi itu kemuncak kita sabar, waktu tu Tuhan bagi ketenangan kan. Waktu tu Tuhan bagi ketenangan dalam hidup kita. Sebab benda ketenangan ni hadis yang mu'lah dah terakhir. Benda tenang ni diperlukan oleh rakyat Malaysia. Saya sebut kat tuan-tuan satu isu sekarang ni yang perlu semua beri perhatian lah. Isu jiwa manusia ataupun rakyat Malaysia ni. Di negara kita ni tuan-tuan, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang beliau akan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Orang turun bukit ni dia badan dia main ke depan sikit kan, macam itulah cara Nabi berjalan. Sebab laju tapi tak kalut. Tuan-tuan, sahabat pun sebut benda tu, laju tapi tak kalut. Sekali kita duk buat kalut ni pasal apa ni? Sunnah. Tak kena arah tu kan. Buat kalut tinggal dompet, sekali patah balik main pula bumbung. Hak tu luk-lar, bukan sunnah kan. Itu luk-lar. Tak mau hak tu kan. Nabi kalut Nabi laju tapi dia banyak fikir. Maksudnya setiap tindakan dia tu ada tujuan, ada hala tuju, siap dah. Kita kadang start kereta nak pergi mana ni? Tak tahu lagi. Dia punya nak pergi ronda. Tak tahu lagi ni sungguh-sungguh punya nak buang masa. Tengok kot mana tekan minyak lagi, pergi kot mana, lampu syarat mana hijau dulu kot tu. Saja bawa ronda. Nampak buang masa kita teruk punya. Buang masa kita tahap kritikal. Kalau dah tahu dunia ini seperti sekelip mata dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kenapa sekelip mata itu dijadikan sia-sia, kata ulama. Hidup hak 60 ni nak banding dengan berapa ribu bilion tahun di akhirat tu, ulama kata macam kelip mata sekali habis. Hak dengan 60 tahun ni, hak kelip mata tu dunia, hak 60 tahun hidup ni akhirat.
Kalau dah tahu kata dunia haksat ni sekelip mata, pasal apa sekelip mata itu dijadikan kehidupan yang sia-sia? Jadi kalau dah sikit, jadikanlah yang sikit itu semua bernilai untuk akhirat kita. Bab yang ke-20, kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun kita pernah hurai dah ketika bahas bab rambut Nabi. Kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab pada menceritakan bagaimana kain penutup yang dipakai di kepala Nabi. Nabi pakai kain penutup apa? Daripada Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan yang ingatlah. Cuba ingat tak pasal apa Nabi pakai kain penutup tu di kepala? 2 bulan ke 3 bulan lepas kan? Kalau saya sebut tak ingat dah. Pasal apa yang Nabi buh kain penutup kepala dan sampai nampak seperti pakaian penjual minyak? Kain yang Nabi ambil tu orang jual minyak pakai. Nabi pun dia pakai juga. Sebab Nabi dia meminyakkan rambut dia. Rambut Nabi panjang. Kita rambut pendek pun kalau tak pernah buh minyak, keluar orang tanya mandi. Sebab apa? Tengok rambut tu kusut, kering, sampai tak pernah buh minyak, nampak muka serupa tak mandi. Tu kalau rambut pendek. Kalau rambut panjang, lagi-lagi. Rasulullah dia rambut panjang, tapi dia jaga rambut. Cara Nabi jaga antaranya Nabi meminyakkan rambut dia. Nabi meminyakkan rambut, maka rambut Nabi rapi. Dia bukan merebang, tak terkeluar apa semua, tak, rapi. Sebab tu antara benda yang selalu Nabi bawa, sikat, mistun. Rapi, rambut Nabi sentiasa dirapikan. Minyak, kemudian disikat. Jadi bila Nabi pakai minyak, kalau Nabi terus buh serban, jadi apa kat serban dan kepiah Nabi? Dia berdanuk lah. Maka untuk menjaga bersih serban Nabi, bersih kepiah Nabi, Nabi tak dulu. Lepas pada buh minyak di rambut, Nabi sikat, Nabi tak selapih kain, kemudian baru buh serban, baru Nabi buh kepiah, baru Nabi lilit serban. Tiap-tiap kali Nabi angkat serban dan kepiah dia, kepiah dan serban Nabi sentiasa bersih. Hak ni bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu pengotor, maksud dia iman dia tak sempurna. Mai semayang tiap-tiap malam, alim dengan hebatlah macam-macam, tapi pengotor. Makan depan orang bersin, tak tutup mulut, dengan jubah dia ni, nampak ni tang ni, minyak duduk tang ni. Kenal dah tengok dia ni, ustaz ni serabut sikit ni. Kalau serabut ni, itu bukan mengikut sunnah keseluruhannya. Sebab Nabi cukup bersih. Pakaian Nabi sentiasa bersih. Sebab tu kepiah dan serban Nabi pun dijaga. Nabi jaga sampai tahap tu. Angkatlah waktu bila pun bersih serban Nabi. Kemudian bab yang terakhir kita ambil malam ni, bab yang ke-21, cara Rasulullah duduk. Bab ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Tirmizi, bab pada menyatakan bagaimana Nabi duduk. Duduk macam kita sama, tapi ada beberapa keadaan yang sahabat tengok Nabi duduk sama je, bukannya tonggek ke kaki selang ke atas, tak, sama macam kita je. Nabi pernah duduk sila, Nabi pernah duduk antara dua sujud. Apa lagi cara Nabi pernah duduk? Kita tengok malam ni. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha melaporkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah fa ur'idtu min al-faraq. Ur'idtu tak ada fa,
tu duk bahasa lain tu kan. Bahasa Arab ni dia satu hurufnya dia jadi songsang tu ayat tu. Ur'idtu minal faraq. Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Qailah ni sahabat. Qailah sahabat. Kita kata sahabat. Pasal apa nama dia binti Makhramah? Sebab dia perempuan. Bukan girlfriend Nabi. Wanita yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam dan pernah bersua muka dengan Rasulullah, maka dia dapat pangkat, nama, gelaran atau kedudukan sahabiyah. Yang tu kita terjemah dalam bahasa Melayu sahabat wanita Rasulullah. Tapi jaga-jaga, sahabat wanita bukan girlfriend. Lagi budak pun ambil, anak kita pun ambil, tengok bagaimana Rasulullah mempunyai girlfriend. Ni sahabat perempuan. Tak, kena hurai tu. Sahabah, lelaki yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam pernah berjumpa Nabi, nama dia sahabah. Dia dapat satu nama, pangkat ataupun maqam kumpulan sahabat. Kumpulan sahabat. Ada di kalangan mereka yang lelaki, ada di kalangan mereka yang bersifat dengan tiga sifat tu, dan dia perempuan. Maka nama dia dalam bahasa Arab sahabiyah. Jadi Qailah ni sahabiyah. Satu hari dia tengok Nabi dalam masjid. Dia jenguk, dia nampak Nabi dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk begitu khusyuk, aku menjadi gementar. Aku menjadi gementar. Faraq ni dia takut. Dia takut. Dalam keadaan dia jadi takut. Nampak Nabi duduk sengap kaku. Kan? Itu yang menjadikan Qailah merasa, Nabi ni meninggal ke? Macam tu. Nabi ni sakit ke? Nabi duduk dalam masjid dalam penuh ketenangan dan khusyuk. Paha Nabi ni, Nabi rapat. Kan? Nabi angkat, Nabi rapat ke perut dia. Macam mana tuan-tuan? Tunjuk tak seorang kat sana. Tu. Lepas tu Nabi tak tangan tu. Kan? Pakcik buat tu. Pernah tengok kah? Kan? Nak angkat yang tu, Nabi rapatkan ke perut dia. Itu salah satu cara duduk Nabi SAW yang dilihat oleh sahabat. Kan? Hak lain tu biasalah, Nabi pernah duduk juga. Yang macam ni pun Nabi pernah duduk. Kemudian hadis yang kedua, Abdullah bin Zaid berkata, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ini lain sikit cara Nabi duduk. Aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid, melentang, dan sebelah kaki beliau diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Nabi melentang dalam masjid. Melentang ni macam ni lah kan, melentang lah. Ni seolah-olah badan kita melentang macam tu. Kemudian Nabi tak kaki dia di atas yang sebelah lagi macam mana? Kaki kanan tu Nabi tak atas kaki kiri. Macam tu je. Bukannya selang kaki. Selang lain. Selang ni kita angkat tak atas kepala lutut. Angkat kaki kanan tak atas kepala lutut kiri, ataupun angkat kaki kiri tak atas kepala lutut kanan. Hak tu nampak tak beradab. Bukan begitu yang Nabi buat. Nabi melentang, dia angkat sikit tu lah, tak macam tu kan. Tak macam tu je. Nanti nampak tak macam mana? Faham kan? Itulah cara Nabi. Antara yang keadaan duduk Nabi bila Nabi duduk kan, dia buat macam tu. Sebab dia kata mustalqiyan kan? Dalam kitab ni dia terjemah Rasulullah berbaring kan? Berbaring ni dia mengiring. Tapi kalau mustalqiyan dia ikut tu kan, kalau baring ikut tu. Mustalqiyan dia
Dia melentang tu kan, dia melentang. Nabi tak kaki kanan nak atas kaki kiri. Yang tu yang tepatnya. Kemudian hadis yang terakhir pada malam ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Apabila Rasulullah SAW duduk dalam masjid, kata Abu Sa'id, beliau merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Nabi pegang pula sikit, macam pakcik buat tadi ni kan, angkat sikit kedua-dua kaki, kemudian Nabi tak dia punya tangan dia. Tu keadaan orang serabut ke keadaan orang yang tenang? Biasalah tenang kan. Dia serabut ni dia tak boleh duduk, kita tengok pun kita tahu ada masalah. Ni tenang lah, biasa duduk berehat kan, berehat. Ketenangan yang dipamerkan oleh Nabi SAW menggambarkan keadaan dalam diri Nabi SAW. Walaupun yang paling banyak diuji dalam dunia ni adalah golongan anbiya, dan yang paling banyak Allah uji di dunia ini adalah di kalangan Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Indahnya hidup Muslim ni, hidup kita ni orang Islam, bila makin rapat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, waktu yang paling kita rasa rahmat dan kasih sayang Allah ialah bila Allah uji kita dengan ujian dan tekanan. Orang beriman antara keadaan nikmat dengan keadaan ujian, hak mana yang lebih dia rasa dekat dengan Allah? Hak ujian tadi ni. Lagi berasa mana? Dia tidak menjadikan orang beriman gila. Ujian Allah yang berterusan tidak menjadikan orang yang soleh jadi gila, jadi tekanan. Tidak. Dia menjadikan mereka lebih tenang. Ini yang tuan-tuan boleh berasa dalam hidup kan. Lagi tenang. Bila Allah bagi itu kemuncak kita sabar, waktu tu Tuhan bagi ketenangan kan. Waktu tu Tuhan bagi ketenangan dalam hidup kita. Sebab benda ketenangan ni hadis yang mu'lah dah terakhir. Benda tenang ni diperlukan oleh rakyat Malaysia. Saya sebut kat tuan-tuan satu isu sekarang ni yang perlu semua beri perhatian lah. Isu jiwa manusia ataupun rakyat Malaysia ni. Di negara kita ni tuan-tuan, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضينا بالله ربا كم رضاه
Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan Allah untuk kami. Ulama kata nak tengok orang tu dia boleh syurga di akhirat, dia mendapat syurga di dunia terlebih dahulu, iaitulah syurga dunia apa dia tuan-tuan? Ketenangan dan kelapangan hati. Hati bahagia. Orang yang ada iman, dia mai duduk majlis ilmu, dia rasa tenang, rasa bahagia, rasa terisi bateri iman dia. Ketenangan hati itulah satu daripada nikmat yang akan kita rasa dalam syurga. Duduk dalam syurga kaya tak miskin dah sampai bila-bila. Duduk dalam syurga sihat dan tak sakit dah sampai bila-bila. Duduk dalam syurga masrur, seronok, tak sedih dah sampai bila-bila. Alam syurga dia satu keadaannya dalam syurga. Dalam neraka pun macam tu juga. Sakit tak sihat dah, susah tak senang dah, sedih tak seronok dah, miskin tak kaya dah, hina tak mulia dah dalam neraka. Dunia Allah bagi pilih. Allah nak bagi tahu kat kita nanti ni di akhirat tak ada pilihan dah. Di dunia hak kita duk hak masa singkat ni, Allah bagi pilihan, Allah bagi rasa. Pernah rasa tak susah, pernah rasa. Pernah rasa tak senang, pernah rasa. Nak susah kan nak senang? Nak senang. Maka Nabi beritahu pilih syurga. Dalam dunia dia ada dua keadaan. Pernah rasa tak sakit, pernah rasa. Pernah rasa tak sihat, pernah rasa. Nak sakit kan nak sihat? Nak sihat, pilih syurga. Sebab syurga dia tak ada dua pilihan lah. Neraka pun tak ada dua pilihan lah. Hak dunia ni testing. Linabluwakum, Tuhan kata untuk uji kalian, supaya kalian pandai memilih di antara kesenangan yang berterusan dalam syurga ataupun kesusahan yang tiada penghujung dalam neraka. Jadi alhamdulillah kita duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi ujian pun kita tenang, Allah bagi nikmat pun kita tenang, sama. Benda tu perlu dipelajari. Budak remaja Allah bagi ujian cara remaja. Umur 20-an Allah bagi ujian cara umur 20-an. Adil Allah ni. Umur 30-an Allah bagi ujian cara 30-an. Itu yang kita tengok dalam hidup kita. Betul tak? Umur 40 Tuhan bagi ujian cara 40. Tak ada umur 10 Allah bagi ujian umur 40, tak ada. Berdasarkan kematangan iman dan juga otak kita, akal kita. Jadi salah satu cara untuk memperolehi ketenangan tu kita main mengaji. Alhamdulillah. Kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Muhammad bin Saurah, ulama kurun ketiga, Imam Tirmidzi. Kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang farid fi naw'ihi. Dia satu-satunya kitab terawal yang dikarang berkenaan dengan cara kehidupan Nabi terperinci. Kita dah masuk bab yang ke-19. Kata Al-Imam Tirmidzi, babun ma jaa fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab pada menyatakan
hadis berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Cara berjalan. Sikitnya bab ni 3 hadis. Lepas tu bab 20 1 hadis, bab 21 3 hadis. Kita habis 3 bab tu insya-Allah. Cara Nabi berjalan, cara Nabi menutup kepala, dan yang ketiga cara Rasulullah duduk. Hadis yang ke-119. Bunyi macam banyak 119. Padahal hadis ada ratus ribu. Tak baca berlambak lagi tuan. Banyak lagi perkataan yang Nabi pernah sebut tapi kita tak baca. Hadis terlalu banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lah inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarisin." Nabi kata orang kedekut ni bila disebut nama aku sallallahu alaihi wasallam dia tak kata apa. Nabi kata hak tu bakhil. Sebab bila disebut nama Nabi, saya duk baca sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebut pelan-pelan tak apa dah. Kan? Sebut pelan-pelan sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepadanya, maksudnya turunkan berkat kepadanya 10 kali. Sebab berselawat kepada sebaik-baik makhluk Allah dalam wujud ini, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk tengok orang yang melihat Nabi tiap-tiap hari. Di kalangan para ulama, mulut mereka tidak berhenti dengan selawat. Dia tak boleh berhenti selawat, tak boleh berhenti. Beberapa orang dah kan, Ustaz Zainul Asri antaranya, cakap sikit selawat, cakap sikit selawat. Nak sembang merapu jangan harap dengan dia. Daripada zaman muda, daripada zaman saya umur 16, macam tu dah perangai dia. Selalu diberikan peluang jumpa dengan Nabi, sebab selawat banyak. Samalah macam seorang wanita yang sakit di Mesir, kemudian dia panggil seorang ulama main rumah dia. Dia nak tanya tentang penyakit dia. Rupa-rupanya penyakit dia, hari ulama tu sampai di rumah perempuan tua tu, ialah dia sakit 3 hari dah sebab tak tengok Nabi langsung dalam masa 3 hari tu. Dia kata tiap-tiap hari duk tengok lah, tiap-tiap hari Nabi mai dalam mimpi, tak tengok 3 hari sakit. Mulut dia macam mana? Ulama tu kata mulut dia, lepas bagi salam dia selawat, lepas dia tanya mai mana dia selawat, tak berhenti. Itu selawat. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah melihat perkara lain yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kita pernah baca ketika membahaskan tentang muka Nabi dalam hadis yang awal itu. Dia ulang sebab ada satu ayat yang berkaitan dengan bab ni, cara Nabi berjalan. Jadi Abu Hurairah kata, aku tak pernah tengok satu benda yang lebih indah daripada Nabi kita. Indah daripada semua sudut. Muka pun indah, perangai pun indah, cara cakap pun indah. Ada di kalangan orang, di kalangan manusia, dia himpun benda-benda elok ni. Cakap dengan orang pun tertib elok, akhlak dia pun elok,
santunan dia dengan orang pun elok. Orang tengok dia tu indah. Tambah pula dengan bentuk fizikal dia, rupa parah dia yang segak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayang Rasulullah ni satu orang manusia yang paling banyak senyum di kalangan sahabat. Seorang-seorang tak senyum lah bila jumpa orang senyum. Lah ni zaman orang susah senyum. Sebab apa? Sebab zaman gula naik, zaman barang mahal, zaman cukai paling tinggi di Asia, zaman gaji rendah, barang-barang keperluan mahal. Tuan-tuan pergilah tengok di mana pun, di airport, di pejabat pos, kita pergi kedai, semua nak tarik muka, nak masam muka. Sedangkan senyum itu sunnah. Senyum tak kena modal. Sekali senyum, sedekah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW aktsaruna tabassuman. Sahabat kata kami tak jumpa satu orang yang lebih banyak senyum daripada Nabi. Dahlah senyum banyak, perangai elok, muka segak. Abu Hurairah kata, sebab itulah aku tak pernah tengok satu benda lain, orang ke apakah yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seakan matahari seolah-olah beredar pada wajah beliau. Macam ada matahari lampu di muka Nabi, cahaya. Duk di mana pun cahaya. Adakah cahaya tu kalau duk di tempat gelap jadi cerah? Ya. Cahaya di muka Nabi ni kalau duduk di tempat gelap jadi cerah. Bersinar muka dia. Kan? Seronoklah kita tengok. Berseri. Seri di muka ni dia mai daripada bersih hati. Kan? Dia bersih hati. Dan tak semua orang dia boleh tengok seri di muka